Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Saya Nurul Ibrahim Halim. Saya Nurul Lakbi. Saya Gwen Syafiqah. Bersama kami bertiga dalam rancangan Suara Tiklas 0120. Jadi pada episod kali ini kami akan mengupas sikit sebanyak tentang matlamat tamadun Islam. Secara ringkasnya, tamadun Islam ialah Islam sebagai adil yang satu, sebagai satu cara hidup yang lengkap kepada seluruh umat Islam. Seperti yang kita tahu, Islam membawa manusia ke arah satu akidah, iaitu meletakkan kepercayaan dan penghambaan yang hanya kepada Allah. Manakala matlamat tamadun Islam ialah satu tujuan yang menghidupkan tamadun itu sendiri ke arah yang lebih makmur, bahagia, sejahtera seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Jadi, marilah kita sama-sama menyaksikan pandangan daripada pakar dan responden yang telah kami temu. Matlamat tamadun Islam adalah untuk memartabatkan Islam itu sendiri, iaitu menunjukkan adil yang secara bersifat menyeluruh dan juga lengkap. Kepentingan matlamat tamadun Islam itu sendiri adalah untuk dijadikan sebagai panduan ataupun iktibar kepada kita bahawa tamadun Islam itu sendiri pernah mencapai zaman kegemilangan, contohnya ketika zaman Nabi Muhammad, dan untuk kita jadikan panduan bahawa Islam itu sendiri dapat membentuk kehidupan kerana ia mempunyai sifat-sifat yang menyeluruh, lengkap. Bagi saya, kepentingan matlamat tamadun Islam adalah menjadikan matlamat hidup yang melengkapi dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini cikgu boleh buat kesimpulan ringkaslah. Sebenarnya kepentingan tamadun Islam untuk dipelajari oleh umat sejagat pada masa ini, satu kita lihat ada beberapa perkara lah, ada beberapa kelebihan. Yang pertamanya sebab secara umum manusia ni perlukan panduan hidup. Islam menjadi rujukan utama sebab Islam ini sebagai agama yang syumul, iaitu agama yang mencakupi semua aspek kehidupan. Jadi di situlah bila adanya Islam sebagai panduan hidup, manusia berlumba-lumba mencari apakah yang terbaik untuk kehidupan mereka. Tamadun Islam ni penting untuk dipelajari, lagi-lagi untuk anak-anak mungkin zaman sekarang, sebab banyak kita mengetahui tahu dari mana, macam mana datangnya Islam ke Asia Tenggara, ke satu dunia lah, macam mana Islam tu datang. Dan seterusnya ada kaitan juga dengan yang tadi, kita kena mengambil iktibar, iaitu kita kena mempelajari kehebatan tamadun Islam yang terdahulu. Bermula daripada kerajaan Khulafa' Rashidin, kita ada kerajaan Bani Umayyah lah, saya sekadar menyebut beberapa yang utama. Selepas Bani Umayyah tu kita ada kerajaan Bani Abbasiyah, kemudian ada kerajaan Turki Osmaniyah. Semua itu ada kehebatan dan kekuatan yang tersendiri untuk kita pelajari, dan seterusnya kita mengambil ibrah yang terbaik lah. Yang pertama sekali ilmu pengetahuan. Tamadun yang penting sekali adalah ilmu pengetahuan. Setiap individu itu meningkatkan ilmu pengetahuan supaya tahap mereka lebih faham dengan keadaan dan sekeliling. Keduanya adalah akidah. Islam yang paling penting adalah akidah. Kalau kita tak ada akidah yang kuat, mantap akidah, tentu banyak perkara luar yang negatif akan masuk. Satu, akidah yang adalah proses yang kedua yang sangat penting dalam membentuk bentukan Islam. Sumbangannya pada zaman sekarang ni, kalau tak ada para ilmuwan sejarah ni kan, jadi macam ajaran tu tak sempat sampai pada kita tau. Kita tak tahu macam mana cara dia pergi ke Asia kan. Itulah penting, memang banyak penting lah. Besar, banyak dia punya apa orang kata manfaatnya. Memberi manfaat lah kepada Islam sekarang ni, manusia sekarang. Jadi kita lihat sebenarnya sumbangan tu tak akan lari daripada melihat kepada tiga aspek yang utama, iaitu aspek politik, ekonomi dan sosial. Kalau kita lihat daripada aspek politik, bagaimana sistem pentadbiran Islam, bagaimana cara yang terbaik dibuat, ialah kita tengok dalam konsep Islam ni, pentadbiran mestilah mengamalkan konsep musyawarah, iaitu adanya konsep bermuafakatan, berbincang, berunding.
mencari kata sepakat dan persetujuan dan akhirnya datang dengan satu resolusi yang terbaik untuk menangani sesuatu isu atau permasalahan. Dan seterusnya kita lihat sumbangan dari segi aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi kita telah digaris pandu bahawa nak melaksanakan ekonomi itu perlu ada sifat adil dan amanah. Contoh, adil dalam timbangan, tidak menipu, ya, dan dalam amalan seharian proses jual beli juga perlu ada konsep yang amanah, telus. Okey, tadi dah cerita pasal timbangan. Kemudian kita lihat Islam mengharamkan riba supaya tidak ada berlebih-lebihan dalam urusan jual beli dan juga pinjaman. Dan di sini sebenarnya sangat membantu golongan pedagang dan kita akhirnya dapat menghasilkan hasil ekonomi yang baiklah, dan seterusnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Okey, yang akhirnya dari segi sumbangan dari aspek sosial sebenarnya sangat banyak. Ya, kalau kita lihat dari segi kesamarataan hak, tiada bezanya antara lelaki dengan perempuan dalam unsur pendidikan. Maknanya orang perempuan pun dapat peluang untuk menerima pendidikan sama adil dengan lelaki. Dan di situ kita lihat Islam telah pun mengelakkan penindasan di antara orang lelaki dan orang perempuan. Sebagai contoh, kalau zaman jahiliah hanya diberi laruan pada orang lelaki. Orang lelaki sentiasa mendapat keutamaan. Dan kita lihat anak-anak perempuan telah dibunuh daripada kecil dengan alasan anak-anak perempuan ini akan membawa sial, boleh memberikan mudarat ataupun menyebabkan kemiskinan. Tapi itu tidak berlaku dengan Islam. Jadi di situ kita lihat dari segi aspek sosial tu keselamatan kaum wanita ataupun golongan perempuan tu sangat terjamin. Demikianlah kata-kata dari pandangan dan koresponden yang telah kami temu ramah. Akhir kata, kita sebagai umat Islam haruslah menerapkan unsur-unsur tamadun Islam di dalam diri bagi menangani isu-isu semasa pada era kini supaya tidak berulang lagi.